Okey Ustaz, bila Ustaz membina Empire KAB Gold ini, sesungguhnya Ustaz telah memahami industri ini begitu penting kepada masyarakat Islam. Yep. Kenapa begitu sangat penting Ustaz untuk Ustaz usahakan perkara ini? Okey, yang pertama sekali bila saya buat KAB Gold, saya telah melihat sendiri industri emas ni daripada dua zaman. Yang pertama ialah zaman ketika saya berada di rumah, ketika kecil dulu, ketika bersekolah, saya melihat keluarga saya keseluruhannya, secara asasnya, macam mak saya, dia banyak simpan barang kemas tau. Dan mak saya ni tak ada kerja tau. Dia adalah suri rumah sepenuh masa. Jadi macam mana boleh beli emas? Itulah, janganlah tanya dulu, nanti cerita Okey, dulu. okay, tak sabar. Okey, teruskan. Jadi mak saya ni, dia ni tak bekerja. Dia memang daripada mula kahwin sampailah sekarang memang menjadi suri rumah sepenuh masa, dan dia berjaya membesarkan anak-anaknya, adik-beradik saya seramai 8 orang. Dengan pelbagai bisnes-bisnes sampingan. Ada macam-macam lah saya tengok dia buat bisnes ni. Ada kadang-kadang kain batik sutera, ada kadang-kadang pinggang mangkuk, ada kadang-kadang macam-macam. Tapi yang saya tahu, apa saja bisnes yang dibuat, dia tidak akan simpan duit bisnes itu dalam bentuk duit, tetapi dia akan simpan duit bisnes itu dalam bentuk emas. Dan banyak kali saya nampak emas ini menjadi kita panggil apa, menjadi alat untuk menolongnya menyelesaikan macam-macam keperluan keuangan. Sebagai contoh, yang paling besar kalau kita ambil dalam banyak-banyak anak-anak sekolah apa tu kecil sangat. Yang paling besar macam setiap kali ada majlis kenduri kendara, adik-beradik saya kahwin dan sebagainya, maka emas itulah yang sama ada digadaikan sementara waktu ataupun dijualnya sedikit-sedikit untuk mendapatkan tunai segera. So saya rasa ini adalah benda yang saya rasa sangat menarik, iaitu walaupun ada orang yang kita istilahkan macam mak saya tidak berada dalam sistem bank tau. She is unbankable. Kalau nak minta loan bank memang tak lulus lah. Sebab apa? Sebab tak ada slip gaji, tak ada record dan sebagainya. Tapi dia masih lagi boleh menjalani hidup seperti orang biasa, orang-orang ramai yang mempunyai duit, hanya kerana dia menyimpan banyak emas sebagai perlindungan kepada keperluan keuangannya. Itu satu. Yang kedua, saya tengok di sebelah mak saya juga, banyak juga pakcik-makcik saya, sepupu-sepapat dan sebagainya berniaga emas. Dan saya banyak juga kali borak-borak dengan dia orang, kenapa dia orang berniaga emas ni? Dia kata emas ni berniaga yang unik tau. Dia bukanlah barang yang kita beli pakai buang habis, pakai guna habis buang, tapi dia hanya bertukar bentuk saja. Maknanya kalau kita beli emas, bukan duit kita habis, tapi kita tukar bentuk duit kita jadi emas. Kalau kita nak pakai emas, kita nak pakai duit, kita boleh jual emas tu boleh bertukar jadi duit balik. Berbeza dengan kalau kita simpan duit. Duit ni kalau kita beli barang lain, duit kita akan habis, dan barang lain tu dia ada kurang dia ada susut nilainya dan sebagainya. So tidak boleh lawan lah kehebatan emas. Itu dari sudut saya kata secara kita panggil apa, pendidikan tak rasmi saya tentang emas. Tapi bila saya dewasa, saya pernah menceburi bidang bisnes emas ni secara sambilan, menjadi ejen jualan emas saja. Dan saya tengok mula-mula rupanya emas ni secara asasnya, kalau orang tu tak ada ilmu tentang emas, dia simpan emas bodoh-bodoh pun dah untung lah. Sebab apa? Sebab dia menyimpan duit tau. Dia bukan menyimpan barang yang tak ada harga, dia menyimpan duit. Tapi kalau dia ada ilmu lebih lagi, maka mereka ini akan menyimpan emas dengan senyuman yang meleret. Contoh orang ada ilmu dengan tak ada ilmu, contohnya bagi orang yang tak ada ilmu, dia akan rasa seronok bila harga emas naik. Sebab tu kita tengok bila mula COVID hari tu, harga emas mencanak naik. Ramai orang berduyun-duyun, berpusu-pusu ke kedai emas membeli emas. Kerana apa? Kerana harga emas naik. So sentimennya harga emas naik. So mereka pun rasa seronok nak beli emas. Itu tak ada ilmu. Dan bila harga emas turun lepas tu, mereka akan rasa sedih. Kenapalah aku beli emas hari tu, harga emas dah turun dah ni, rasa sedih pula. Tetapi bagi orang yang berilmu, mereka akan rasa seronok bila harga emas naik, dan mereka akan rasa seronok, beronok-ronok kalau harga emas turun. Kenapa pula harga emas turun nak seronok? Kerana mereka boleh membeli emas dengan lebih banyak lagi pada harga yang lebih rendah.
dan mereka boleh membeli harga emas dengan diskaun, dan mereka boleh membeli emas dengan harga lebih rendah untuk memuratakan kos dahulu yang pernah membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dia pernah beli harga segram 300, sekarang ni harga segram 200 je. Maka sebenarnya bila dia beli sekarang segram 200, dulu 300, jumlah belian adalah RM500, bahagi dua, sebenarnya dia telah memuratakan kos yang dulu 300 kepada RM250 sahaja. Dia dah cover lah Ustaz. Dia dah cover. So itu keistimewaan emas. Jadi saya rasa, sebab itulah saya rasa bila saya nak buatkan KAB Gold ni, saya kata, oh, ini satu benda yang sangat baik. Kita bukan sahaja menjual barang-barang untuk keperluan orang ramai, tapi juga kita menjual sesuatu yang kita tak akan rasa bersalah nak menjual. Pernah terfikir tak macam ni, Contoh, kalau saya jadi ejen barang-barang lain, barang-barang yang mahal, kadang-kadang saya rasa bersalah tau. Apa? Sebab kita jual barang mahal ke orang, dan barang tu kita tahu barang tu tak akan tahan lama pun. Dia akan sampai satu masa dia akan expire. Ustaz rasa berdosa lah ni. Saya rasa bersalah tau. Bukanlah kita nak kata orang jual benda lain tu bukanlah, tapi maknanya kepuasan kita tu tak sampai maksima. Faham. Bagi orang yang mencari rezeki jual barang-barang lain, saya tak kata salah lah. Itu adalah rezeki masing-masing, dan go ahead, tak ada masalah. Itu mencari rezeki itu adalah suatu keperluan, kefarduan. Tapi saya nak cerita dari sudut kepuasan hati. Sebab saya pernah jual macam-macam. Saya pernah jual teh kurus. Teh kurus. Saya pernah jual, saya jual sekarang, saya jual karipap dan sebagainya kan. Tapi tak ada benda yang boleh melawan kepuasan hati menjual emas, sebab kita jual barang yang menyebabkan orang jadi kaya. Bukan jual barang yang menyebabkan duit dia habis. Jadi bila saya jadi ejen jual emas ni kepada satu syarikat, saya minta maaf kat sini, saya jual emas dengan satu syarikat yang bukan Muslim, bukan Islam. Saya terfikirlah, kenapalah orang-orang Islam ni tak ada yang nak buat bisnes emas ni dengan betul. Seperti mana syarikat yang saya jumpa tu lah. Okey, yang menyebabkan ramai orang dapat manfaat dan sebagainya. Maka setelah 7-8 tahun saya bertanya, tak ada orang Islam yang nak buat, maka saya rasa sudah sampai masanya sayalah orang Islam yang saya cari itu. Untuk membuat sendiri. Sebab saya rasa dia lebih sekadar daripada keuntungan semata-mata, tapi dia menjadi kefarduan kepada saya dari sudut saya nak semua orang ada ilmu dan juga ada rasa kita panggil apa, tanggungjawab untuk mengembalikan emas sebagai salah satu aset kewangan, kerana emas ni sebenarnya adalah duit yang sebenar. Itu matlamat saya. Jadi alhamdulillah setelah setahun lebih, alhamdulillah saya rasa sangat bersyukur, dan saya rasa telah rilislah sedikit tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim nak menyediakan satu platform yang terbaik bagi orang Islam untuk membeli emas. Bukan saya nak kata tak ada platform lain orang Islam, tapi saya cuba cari apakah kelebihan dan kekurangan pada platform-platform lain untuk saya jadikan KAB Gold ni sebagai platform yang terbaik dari segala sudut. Yang paling penting bukan keuntungan semata-mata, tapi kita nak keberkatan dalam transaksi, insya-Allah. Okay. Nampak tu, anda telah mendengar penjelasan yang santai daripada Ustaz KAB